Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis yang berbahagia Ustaz Ni Abdul Rahman, semua urustia, para asatizah dan semua hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita melafaz syukur dan juga tahmid, mengucap syukur dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat yang kita terima pada setiap waktu dan setiap masa. Semoga dengan bersyukur tu Allah tambah lagi macam-macam nikmat yang kita perlu dalam hidup kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan kita memohon kepadanya jua supaya kita dimasukkan ke dalam syurga Jannatun Naim tanpa hisab. Yang kedua, marilah sama-sama kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita sihat walafiat dan boleh berada dalam majlis kita ini. Semoga kehadiran kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang dapat memberatkan timbangan kebaikan semasa kita ditimbang oleh Allah. Pada waktu yang sama kita memohon kepada Allah supaya mengampuni segala silap salah kita dan silap salah kedua ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, pak dara kita, tuk guru kita yang mengajar kita sepatut lidah sapalah kita sapalah ni. Dan kepada semua sahabat handai hak kita kenal, yang kita kenal dan kenalan kita, hak kita ingat ataupun masih tidak, ataupun yang telah kita tak ingat atau lupa. Dan kepada semua orang hak buat baik kita sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dan kepada semua umat Islam sama ada yang telah pergi dipanggil Allah ataupun yang masih ada bersama kita di dunia. Kepada semuanya kita memohon keampunan kepada Allah dan kita memohon supaya Allah menerima semua amalan kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Seterusnya kita bersyukur sekali lagi kerana Allah pilih kita sebagai orang Islam. Hak ni adalah nikmat hak paling besar sekali di antara nikmat-nikmat Allah beri kita. Kerana nikmat Islam ni Allah tak beri belaka. Sejak zaman Nabi kita dan sejak Nabi-Nabi dulu pun Allah tak beri belaka Islam. Allah hanya beri pada orang dia nak beri. Biar kita rasa gembira, rasa tua. Allah Subhanahu wa taala pilih kita jadi orang Islam, dia beri iman. Dengan Islam inilah amalan kita diterima. Dengan Islam inilah amalan kita akan diterima oleh Allah, dan dengan Islam ni Allah bawa sampai akhirat. Adapun nikmat lain kalau tidak sakut dengan Islam, dia akan putus kat dunia. Nikmat hidup akan putus apabila mati. Nikmat segar akan hilang apabila sakit. Nikmat muda hilang apabila tua. Sebutlah nikmat gapo pun akan terhenti. Tapi nikmatul Islam baqiyah ila yaumil qiyamah. Dan dia akan membawa sesuatu itu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukurlah di atas segala-galanya. Kemudian nak ucap terima kasih banyak kepada pihak penganjur program Ad-Daurah Al-Thaqafiyatul Islamiyah berhubung dengan Mahasinul Islam fi Daw'il Kitab was Sunnah yang telah memberi peluang kepada anak untuk kosi pada pagi yang mulia ini. Dan kosi ini tidak lebih daripada kita peringat balik. Saya yakin dan percaya tuan-tuan asatizah semua, kharij jami'at, kharij jami'atul Islamiyah, dakhil Malaysia wa kharijaha, yang boleh baca kitab dengan baik dan fasih, dan reti belaka,
Dan hak tu ana rasa ni nak kongsi je. Nak kongsi sekadar perkongsian. Kerana ilmu tu ada belaka dah. Bukan setakat ada ngajar kat orang dah. Bukan setakat ngajar kat orang, tapi jadi tu email pula. Jadi ana rasa berbangga pada hari ni. Tuan-tuan jadi ngajar, kemudian jadi tu email. Ini satu peluang yang Allah beri kepada hak dia nak pilih je. Ana tak boleh jadi tu email. Hak tu email tidak latih tu jadi, tapi jadi tu email secara rasmi kan. Tuan-tuan, saudara-saudara semua, alhamdulillah, syukur. Bukan mudah jadi tu email. Orang minta pun tak boleh. Kita boleh hadir tak payah mana orang pelawak. Min bainina, tak ada orang fatafaddal. Tama-tama tu email pula kasih lah ni. Kapu ana tu, kapu ana lah, sebut kapu lah. Pakhlala ni tak ada tu email tua, tu email muda yang ada. Kadang-kadang tu email tua tu muda pada hak tua. Ada yang muda. Tak boleh kira. Itu kehidupan dunia. Jadi tu email ni bukan mudah, tetapi Allah beri. Samalah seperti Nabi. Orang mana nak jadi Nabi. Tapi Allah kata, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah beri hak dia beri. Tak boleh deki. Gitu juga tu email, Allah jadikan kita tu email ni kerana Allah pilih. Bukan semua orang boleh jadi tu email. Hadhi ni'matun kubra ba'da ni'matul Islam. Ba'da ni'matul haya wa ni'matul siha wa ni'matul ilm. Hadhi ni'matun min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Syukurillah. Tuan-tuan sekalian, anda tengok apabila duduk sini, kan duduk tinggi sikit. Tengok muda-muda belaka. Muda-muda belaka. Ada hak baru-baru nak masuk jelak-jelak 30. Hak boleh ada hak tak sampai 30 pun ada. Hak ada hak 30 hai, ada 40 hai. Tapi tak ada seorang habuk ni hak 60 hai. Hak tentunya anda boleh confirm dah. Ada 60 hai. Kalau ada 60 hai, tak boleh jadi ustaz dah. Dia masuk berhenti. Dia mau bukan taksir tapi cukuplah. Tapi jadi tu imam boleh sampai 70 boleh, ada masalah. Jadi hak sini ni mudah pada anak belaka. Tentu mudah. Boleh waktu bik kat nalah. Apa? Jadi hari ni tajuk kitanya ialah peranan solat dalam pembangunan ummah. Ni hak tu imam ni. Hak tu imam dia bawa sama ni, iaitu pimpin masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian, anda buat slide ni ada kertas tapi tak apa nak tengok kertas, tak apa nak tengok slide pun atas. Sekadarnya. Dia minta tak itu. Jadi ke? Tak jadi. Tak apalah, tinggal situ ya. Tak apa, tekan situ tak apa. Peranan solat dalam pembangunan ummah. Jadi semua kita tahu bahawa solat ni adalah salah satu amal ibadah terpenting dan terbesar dalam hidup kita. Namun sebelum kita nak pergi jauh tu, kalau boleh tak lega. Tak jalan. Tak jalan, kena ambil kitab. Tak lagi. Boleh? Boleh? Ada ni. Sebelum kita pergi situ, kita tengok sama kan. Kita tengok kita sendiri. Kita ni insan. Insan-insan ni kita panggil manusia. Sebelum kita pergi tengok solat sebagai peranan dia dalam pembangunan ummah. Jadi ummah-ummah tu kita tengok kita dulu. Kita ni ialah manusia
insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia paling comel sekali. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami, yakni Allah, buat manusia ni semolek-molek ciptaan, kejadian. Dan kita tengok pun, yalah, hak Allah kata tu ya dah, tapi buktinya dalam hidup kita. Dan kalau kita tengok cirinya, kita tak tengok rohani, jasmani, rohani lagi, kita tengok ciri fizikal saja. Kalau kita tengok mana makhluk yang berkaki dua, jalan kepala alik atas. Cuba kita renung. Ada tak makhluk hak jalan kaki dua, jalan kaki empat, jalan kaki lebih, hak kepala lah kata? Semua makhluk kepala lah ke depan, perut lah ke bawah. Tapi manusia kepala lah ke atas, perut depan. Saya dengar satu ceramah seorang profesor daripada Indonesia. Dia kata, ciri ini tak ada pada makhluk lain. Hak ciri apa ni, kaki dua tu banyak, ayam pun ada. Tapi ayam kepala ke depan. Apa kepala lah ke atas? Kajiannya dia kata, kepala ni ialah tempat mikir. Mikir ni duduk alik atas kali. Kalau kepala lah ke depan, dia tidak mikirlah mana. Sebab dia mikir, dia tengok gitu. Dia duduk cari makan. Semua makhluk duduk cari makan. Dia tak mikir. Tapi manusia, dia mikir. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia ni, perut ni ala ke depan, dan makhluk semua perut ala bawah, ala ke tanah. Artinya binatang, hayawan mikir nak makan dan nak jaga perut. Manusia bukan mikir nak makan sahaja, tetapi mikir untuk perkara-perkara yang lebih penting daripada makan. Itu analisa dia lah. Itu sekadar perkongsian. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni, ayat ni tuan-tuan biasa baca. Kita tuasi, wallahu khalaqakum min turab, summa min nutfatin, summa ja'alakum azwaja, wa ma tahmilu min untha, wa la tada'u illa bi'ilmih, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, wa la yanqusu min umrihi illa fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kita ni asal usul daripada bahan tanah. Dan kita tahu semua benda ni. Kita kena kita, apabila kita kenal kita ni salah satu unsurnya bahan tanah. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat lagi, wallahu khalaqakum min turab. Allah jadikan kamu daripada tanah. Kerana itulah, cuba kita tengok makanan kita. Hak kita makan sehari tengah hari ni, semua daripada hak tobik daripada bumi. Hak kita sebut bak sebut makan, semua tobik daripada turab, daripada ard. Halus Allah ayat. Walaupun kita boleh faham, tapi dia royak lagi sebelum kita faham. Wallahu khalaqakum min turab, daripada tanah. Kerana itulah hak makan kita makan nasi, makan ganda, makan nasi, makan roti, makan gapo. Semua ni barang duk tanah atas tanah belaka. Kerana itulah manusia, apabila dia dicipta daripada tanah, maka hak sesuai makan ni tu bit tanah. Kemudian manusia, unsur dalam diri manusia adalah sebahagiannya air. Dan begitu juga, tak habis itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi dalam ayat lain. Ni sambung dengan ayat lebih kurang tadi. Ni tengok. Dalam surah Sajdah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ayat yang pertama ini Allah kisahkan tentang ciptaan Adam. Ayat yang kedua ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kita, keturunan kita selepas proses daripada tu, maka inilah proses learning hak kita lalu. Mimma. Kemudian Allah sebut summa sawwa wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah sebut jujuk.
Jujur lagu mana? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan kejadian serta meniupkan padanya ruh ciptaannya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan fikiran, hati, supaya kamu bersyukur. Tetapi amatlah sedikit orang yang bersyukur atau kamu bersyukur. Ni proses kita tengok, proses manusia. Daripada kita ni, daripada proses ni nah. Tapi kita tidak dapat memisahkan pada unsur tanah kita. Makan, minum tu air, hak semua hasil pada tanah. Kemudian apabila Allah cipta, dia letak roh dalam diri kita. Jadi kita ada unsur tanah, ada unsur roh, ada unsur air, ada. Hak besar, komponen yang besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati untuk mikir. Tengok Allah sebut jujur, sam'a wal absar wal afidah. Dia tidak mari sebut saja-saja. Allah Maha Hakim, Khabir. Dia sebut pendengaran dulu, baru kemudian penglihatan, kemudian hati. Betul lah. Kalau kita tengok, mula-mula anak-anak yang baru lahir ke dunia, dia boleh mendengar. Mata tak nampak lagi, blank lagi. Kemudian dengar dulu, baru melihat, baru boleh mikir. Mikir ni siapa? Umur akhir balik baru boleh mikir. Tu pun tak comel lagi, setengah-setengah tu. Kerana tu Allah sebut jujur. Kerana peranan telinga adalah sangat penting. Dan kita tengok kabaris telinga sangat luas. Kerana tu disunatkan bel azan dan qamat pada anak-anak. Sebab anak-anak boleh dengar. Dan supaya anak-anak tu mula-mula dengar ialah lafzul jalalah. So, yang kedua, ambil masa yang lama juga baru boleh melihat. Kerana tu Allah sebut ke dia, walaupun mata tu dah ada. Kamu dia sebut hati. Hati boleh nak mikir tu lambat lagi berbanding dengan mata dan telinga. Baik. Telinga ni hak masuk ilmu kita lalu telinga. Kabaris dia sangat besar. Hak kita dengar orang tu kata, dengar orang ni kata, dengar orang tu telinga. Siapa maklumat kita? Melalui telinga. Kerana tu kabaris dia besar. Kemudian mata kita ni nak banding dengan telinga sangat kurang, sangat sempit kabaris dia. Dan apabila yang ketiganya, hati tu lambatlah tu kemudian daripada telinga. Itulah manusia, itulah kita. Jadi Allah ni kecek tentang kita ni detail. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut berhubung dengan air tadi. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu ma yasha wa yakhluqu Allah ma yasha inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini adalah Allah nak terang kita. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air. Dari air mani. Dabah ni masuk manusia. Hak jalan atas muka bumi. Kalau kita ngaji dulu, dabah ni ialah nata, haiwan. Dabah ni pada dabah ya dubu, dabibah. Jadi hak tu. Jadi hak jalan atas muka bumi ni semua tu dijadikan daripada mak, iaitu cantuman daripada benih laki-laki dan perempuan. Dan Allah sebut lagi, faminhum may yamshi ala batnih, ada hak jalan menggunakan perut. Wa minhum may yamshi ala rijlain, ada hak dua kaki. Wa minhum may yamshi ala arba, ada hak empat kaki. Yakhluqullahu ma yasha. Wallahu inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sini semua ni Allah nak suruh kita faham, nak suruh kita reti bahawa manusia ni sehebat mana, sepandai mana, setinggi mana, sekuat mana, sekaya mana, tak lebih daripada ciptaan Allah. Dalam bahasa mudah kan, hei manusia, mu tak sahagahlah dengan Allah. Mu tak sahagahlah. Tak sombonglah. Mu ni adalah salah satu ciptaan Allah buat mu tak tahu-tahu.
Kalau bahasa kita orang Kelantan lah, tak salah, tak sudut nyendu sangatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita tengok lagi, maka daripada disebut tadi tujuan apa Allah buat kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Ayat ni hak kita baca sama-sama. Ustaz-ustaz apa ni duk syarah kau sama. Liya'budun ai liya'rifuni. Ibnu apa kata? Liya'rifuni, supaya mereka kenal aku. Apabila kenal, mengabdikan diri. Ibadah ni Nisa, saya rasa tuan-tuan boleh kongsi dengan adik kakak. Kadang-kadang apabila sebut ibadah ni, masyarakat kita dia tidak faham molek gapo ibadah. Hak faham agak apabila sebut ibadah nampak semaya, zakat, haji, puasa, habis kat tu. Hak tambah-tambah sikit lagi, apa ni sedekah. Lepas tu tak ada. Dia faham sangat tu. Dia tak boleh nak kata ke dia, nak kata gua, nak moga dia faham lagu tu. Pasal ilmu hak dia tapak dia setakat tu. Sedangkan ibadah ni adalah satu nama yang menyebut tentang semua aktiviti manusia. Ya Allah suka, Rasulullah suka, ya Allah saya, Rasulullah saya, ya Rasulullah nyapakan, semua perkara hak Allah suruh kita lakukan, hak Allah larang kita tidak buat, jadi ibadah. Tapi masyarakat kita masih lagi ibadah ni dia faham bertopuk-topuk. Termasuk kerana tu dia pengaruh juga kalau kita tengok. Apabila kita ngaji fiqh tuan-tuan. Kita ngaji fiqh dia ada bab ni, babul ibadah, babul muamalah, babul munakaha, babul jinayah, babul siyar. Tu kitab fiqh tulah dia topok gitu. Hak tu dia nak suruh mudah kita ngaji. Tetapi apabila lama kelamaan apa dia sebut hazi babul ibadat, maka kita tengok hak ni je ibadat. Adapun babul munakaha wal muamalah wal jinayah, kita tak berasa ibadat. Sedangkan semua tu adalah dakhilun fi ismul ibadah. Hak ni saya rasa kita pun terpengaruh juga. Karena itulah para ulama dia cuba susul balik bahawa tasawur ibadah ialah tasawur yang jelas, yang terang, supaya semua kegiatan hidup kita dalam hidup kita ni apa sahaja yang kita buat dengan ikhlas untuk mencapai redha Allah, kemudian buat dengan ikut syariat, kullu dakhilu tahta ibadah, kulluha ibadah. Apa ni, sehingga hak adik Rasulullah sebut hak orang melakukan hubungan kelamin pun ibadah, sedekah tu ibadah lah. Sehingga sahabat kata, wahai Rasulullah, orang buat hubungan kelamin ibadat juga. Rasulullah kata, lagu mana kalau sekiranya dia buat gotu juga, dia hubungan juga, tapi dengan orang yang tidak isteri dia, tidak halal, dosa ke tak? Dosa. Kalau hak tu dosa, hak ni boleh pahala. Tu kena buat banyak pahala lah. Boleh lah, moga barang boleh. Tapi tak ada, apa ni, ustazah tak ada. Sini moga tu email dah. Sedap kecek gini sikit. Boleh melepah dah. Boleh orang kata, apa ni, tidak sakot-sakot. Moga tu, kalau tu email mari orang puan juga kat salah tu. Baik, tak apa, takut ada urus dia lah. Dia pun tak ada juga. Baik. Orang pergi beli market. Supermarket ni. Tak kira lah supermarket mana tak sirat. Sini, sesok baru ni. Bukan sesok, tak ada fiti. Bersesok kan. Moga 10 sen sekilo ikan. Bubuk tu kan orang tak rasa beli ibadah. Tertana tak percaya kita menggunakan email boleh buat questionnaire. Boleh buat atas ni. Berasa ke tak termasuk berasa ibadah boleh pahala ke tak pergi beli. Berasa boleh pahala ke tak apa ni atas anak sekolah. Berasa boleh pahala ke tak beli baju baru, beli baju sekolah, beli baju, beli makan. Cuba kita buat.
tanya sikit. Boleh jadi akan tubik macam-macam jawapan. Dan antara jawapannya tak tahu. Tak tahu ibadat ke tak. Moga orang biasa buat kat kita buat belakang. Sebab nikah kahwin, orang tak berasa ibadat. Nikah kahwin. Ada, kalau kita tanya, orang berasa ibadat ke? Tak berasa. Berasa boleh pahala ke? Orang tak berasa. Sedangkan Rasulullah kata, "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Hak tu berat none dah tu. Jadi semua kegiatan kita yang kita lalui dalam hidup kita adalah ibadah dengan syarat kita lakukan lillahi ta'ala, ikhlasulillah, kemudian ikut syariat. Dan semaya pun tak jadi ibadat kalau tidak ikhlas. Dan semaya pun tak jadi ibadat kalau ikhlas pun, kalau tidak ikut cara hak Nabi buat, tak jadi. Kalau semaya pun tak jadi, tidak ikhlas, maka hak lain lagi ya tak jadi. Tetapi semaya ni kena ikhlas dan ikut sebagaimana hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak, jadi ibadat. Kemudian tugas manusia juga. Tu tugas tadi, tugas pengabdian. Tugas yang kedua ialah Allah sebut kepada malaikat, "Ini ja'ilun fil ardi khalifah." Aku nak letak di bumi ni khalifah. Ni tugas kita. Khalifah ni adalah kita kata pengurus, pentadbir, penyusun. Karena tu kalau tuan-tuan rujuk di dalam pimpinan Rahman, dia terang makna khalifah. Pengurus, ada pentadbir dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan duduk di sekolah adalah pengurus. Duduk di kampung sebagai imam okey, walaupun imam muda belakang kadang imam tua. Tak apalah. Tu imam ni pengurus. Hebat. Jadi pengurus ini adalah jawatan dia khalifah. Hatta kita duduk dalam rumah tangga kita pun, kita jadi ketua, jadi khalifah. Tak ada seorang apa rumah kita pun, kita duduk seorang, kita sebagai orang jadi pengurus kita. Kemudian oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ni untuk mengabdikan daripadanya, maka Allah seru lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 21. "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah mencipta kamu dan orang-orang terdahulu sebelum daripada kamu, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Sini Allah suruh belakang supaya beriman. Ada beriman, ada tidak. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala waktu surah ni Al-Kafirun. Surah ni sebab nuzul dia disebut dalam kitab-kitab tafsir bahawa orang zaman dulu dia tak boleh nak terima ajaran Islam, kemudian dia buat pelawaan kepada Rasulullah supaya gile jadi tahun ni ikut agama dia, tahun depan ikut agama Rasul, atau sebaliknya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun surah Al-Kafirun. Kalau kita tengok surah Al-Kafirun ni, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir, la a'budu ma ta'budu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, wala ana abidu ma abatum, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Ayat ni, ibadat sini sistem hidup, cara hidup. Apabila Rasulullah ajak orang masuk Islam, apabila Rasulullah ajak ayyuhan nas qulu la ilaha illallah taflihu, saudara-saudara semua katalah, ucaplah la ilaha illallah, nascaya Tuhan berjaya. Jadi la ilaha illallah ni sistem hadap, amal sistem hidup. Karena tu orang Arab, terutamanya Abu Jahal dengan Abu Lahab dan seangkatan dengannya, dia orang Arab, dia reti bahasa Arab lebih daripada kita, dan dia faham molek lebih daripada kita, tentu dah.
Apabila Rasulullah kata ayyuhan nas qulu la ilaha illallah, tuan-tuan cuba ucap la ilaha illallah. Dia tak boleh ucap, dia boleh ucap. Allah pun selalu dia sebut. Tapi apa dia tak sih? Sebab la ilaha illallah adalah satu ucapan yang menerima sistem hidup. Sekadar ucap bagi kita tak ada apa-apa, tapi bagi orang Arab zaman itu dan zaman lah ni kalau nak faham, dia adalah satu sistem yang tak boleh kompromi dengan sistem lain. Kerana tu lala ni kalau saya lihat, kalau ada negara-negara bukan Islam, dia hamak halal orang Islam, maka kita jangan pelik. Sebab apa? Sebab dia tak boleh kompromi sistem. Tak boleh. Kita lah ni pun tak boleh. Boleh kompromi sistem? Tak boleh. Apa ni, penjajah dulu dia pacak tu kak, tak boleh nak buat apa kelan ni. Tak boleh buat tu. Sistem ni undang-undang, tak boleh buat. Jadi la ilaha illallah ni ialah asas kepada sistem. Iaitu sistem ni hanya terima daripada Allah, tak boleh terima daripada orang lain. Am lahum syuraka usyara'u, tu ayat tu. Malam ya'zam bihillah, boleh nak kena buat sistem syariat undang-undang ya Allah tidak izin, tak boleh. Kerana tu dia faham. Apabila dia faham, maka dia tak boleh ucap la ilaha illallah. Apabila ucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah. Ini adalah orang kata itipati dia, tunjang kepada kehidupan. Jadi apabila dia tak ada tunjang, dia tak sebut, dia sistem dia ada sistem. Walaupun orang tak ada raja, tak ada pemerintah besar, tapi dia hidup atas kabilah-kabilah, tapi dia ada sistem. Jadi apabila Nabi ajak la ilaha illallah, ni satu sistem yang akan menolak semua sistem lain. Gak mana kena? Kalau negara ada undang-undang, kalau kita nak bawa sistem Islam, kucap aja. Tidak kucap aja. Mana-mana tak serayat lah. Cuma kadang-kadang orang bukan Islam tak faham, orang tidak Arab. Karena itulah kita tengok di negara bukan Islam pun boleh orang Islam buat masjid. Kalau kita perhati betul-betul, bel tu tak boleh dah. Orang lain ni kata tak boleh bel tu sekat sibuk je, bosan. Bukan bosan kalau kita perhati. Bel ni ajak pada sistem. Bukan main-main. Tapi mujurnya orang tak faham. Tapi tak faham tu masalah juga. Orang Islam sendiri pun tak faham, masalah. Sebenarnya lala ni orang tak sedar dengan bel tu kerana bosan je dia nak tidur. Tapi kalau kita amati sungguh, sistem bel tu ada mengajak pada sistem yang tersendiri, tak boleh ikut sistem yang dibuat oleh manusia. Kerana itulah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu mengucap pula. Mengucap ni tolak sistem. Kerana tu tuan-tuan, orang Islam yang tak faham tu dia bui je. Kalau dia faham ngerti. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjut lagi supaya kita jadi orang mengabdikan diri, diletak dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkaulah kami mengabdikan diri, memperhambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau jualah kami memohon pertolongan. Baru marak molek, baru makan seku. Kemudian ibadah ni tuan-tuan tahu dah, saya pun dah sebut tadi. Rukun ibadah. Ibadah ni dia ada rukun walaupun dia rekah. Yang pertama adalah tunduk sepenuhnya kepada Allah dengan rasa penuh kehinaan. Tunduk kepada Allah rasa hina. Supaya kita maya ibadah. Biar kita terasa tunduk pada Allah dan rasa hina, baru jadi ibadah. Kalau semaya pun duk rasa bangga diri, tak jadi.
Tunduk pada Allah, duduk diri depan Allah, rokok mentakzimkan Allah, membesar dan mengagungkan Allah, sujud merendah diri, tunduk sujud, rasa hina dina, dan tidak ada gapo-gapo kita yang kita miliki kecuali Allah yang maha agung, maha besar, maha segala-gala maha. Kemudian cintai Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh rasa. Baru jadi ibadah. Kalau kita nak buat rumah ada tiang. Inilah tiang. Inilah rukun yang paling utama yang perlu kita lihat dalam semua kegiatan hidup kita, dalam ibadah kita. Dalam semua kegiatan kita adalah kita tunduk pada Allah dengan sepenuh-penuh tunduk dan rasa hina. Dan begitu juga kita sayang kepada Allah dengan sesayang-sayangnya. Kadang-kadang tuan-tuan kita sayang kepada makhluk, termasuk saya ke orang ni, lebih daripada sayang pada Allah. Hak jadi. Kalau sekiranya orang besar nak mari, ni contoh ni. Buat persiapan sampai pukul 3 malam pun tunggu. Dengan Allah bangun kau dak minta maaf dengan dia 3 tengah malam. Boleh tutup. Kita dengan makhluk ni mulia sangat. Bukan tak boleh mulia makhluk, tapi nak banding dengan Allah hak segala-galanya tu, gitu-gitu ya kita. Kalau kita mikir, kita renung, kita balik, gapo dia kita hak ni terlepas dengan Allah dalam hidup kita, hak tidak ada kena-mengena dengan Allah, tak ada. Kalau kita sedar, gapo dia hak tak kena-mengena belaka. Hidup kita kena-mengena, makan kita kena mengena dengan Allah, nyawa kita dah bui free belaka. Hak dengan orang kena belinya. Tapi semua Allah bui free of charge. Tak kena bayar pula tu. Oksigen tak kena bayar. Tapi kalau kita kena penyakit tak boleh nyawa, agak asma, pergi jumpa doktor kena bayar lalu. Tengok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak biasa kena penyakit asma. Saya pun tak kena. Tapi ada anak kena. Kita tahu bagaimana susahnya. Susah kita tengok, tapi susah orang menanggung. Dia kata kalau tak boleh nyawa mati. Tidak gitu kan? Hak mati tak boleh nyawa belaka. Bukan main-main. Kita rasa tak boleh lepas tak boleh nyawa. Tak boleh so'oh nak nyawa. Lepas so'oh tu tak boleh nak isap apa, tak boleh tobek kak. Nadi putar denyuk lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Free ya Allah. Free. Baik. Kemudian tuan-tuan kita pergi sikit lagi. Syarat. Nak suruh jadi molek, syarat dia al-mahabbah, sayang. Ar-raja, harap yang paling tinggi. Al-khaw, takut yang paling mendalam. Hanyalah kepada Allah. Karena itulah orang ada 3 perkara ni lepas rukun tadi. Ada al-mahabbah. Sebenarnya kalau kita tengok kita sesama kita, kalau orang we kebaikan, we mogalah kita, we hadiah ke, we pitih ke, we rumah ke, terima kasihlah. Dia nak klik terima kasih dah. Lu naik kata terima kasih banyak tu. Nak oyak kita ni teruja dengan orang buat baik kita. Allah beri kita tak ingat pun. Ingat juga, ingat tak sepadan dengan dia. Bui. Kalau manusia habis diri. Klik pula kalau ni telefon WhatsApp. Teringatnya kepada manusia, kepada orang yang buat baik kita. Tapi kalau sekiranya dengan Allah, tak telefon kepada Allah pun. Tak ada telefon kita. Nombor ingat, nombor telefon hilang. Sebenarnya dia nombor telefon. Ikutlah nak bila ikut mana. 244 34. Boleh juga. Kalau ambil 44 34 2 boleh juga. Ikut tuan-tuan nak bila. Baik, kita tengok lagi. Tujuan ibadah. Gapo sebenarnya tujuan ibadah ni? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan ayat-ayat lain pun banyak. Ni sebagai contoh je. Allah sebut
was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Dan orang-orang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan, yakni muhajirin dan ansar, iaitu dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan taat. Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah, serta ia menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lama. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau kita tengok gapo Allah kita sebagai orang nak capai apabila kita mengabdikan kepada Allah, iaitulah radhiyallahu anhu, nak mencapai redha Allah. Itulah matlamat. Kalau Allah buat kita, mencipta manusia, nak suruh kita mengabdikan diri kepada dia. Dan kita pula apabila dalam pengabdian ni nak capai gapo, maka kita kena nak capai ridha Allah. Apabila Allah redha, dia akan beri. Wa'adda lahum jannat. Allah sedia surga. Redha-redha ni kenalah dalam bahasa muda. Kalau kita pergi rumah orang, kita beri salam. Assalamualaikum. Kalau dia tak kenal, boleh jadi dia jawab salam tak ajak naik ke rumah. Kalau orang tu dia kenal kita beri salam, dia jawab, dia kata silakan. Kenal tu. Kalau orang tak jawab salam lagi tak kenal, atau jawab juga kita tak dengar. Tetapi kalau dia tak memperselakan kita, tak ajak kita naik rumah kita, boleh tentu dia kenal kita. Sama ada dia lorak kau gaduh kau. Tapi kalau orang itu kenal kita, dia lorak setara mana, silakan. Mailah duduk mentar. Betul lah mau lorak, tapi tak apa, mari naik. Dia kenal. Kita naknya supaya kita dalam hidup kita Allah kenal kita, Allah redha kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala suruh minta Nabi kita, rakyat kita kena kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rasulullah kata siapa-siapa kata tu dia redha. Raditu billahi rabba. Aku redha tu Allah sebagai Tuhan aku. Wa bil islami dina, redha Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, redha Nabi sebagai rasul. Nabi kata la akhuzanna, aku akan pegang tangan dia pipi masuk surga. Kerana dia redha. Kerana itulah redha ni bukan kau kecil, kau sangat besar dalam hidup kita. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Masuk sebagai dalil untuk redha. Tujuan ibadah secara khusus. Tadi kita tengok tujuan umum, maka kita mari tengok pula secara khusus ada ibadah-ibadah khusus yang kita buat dalam hidup kita. Antaranya ialah kita mengucap 2 kalimah syahadah, puasa, zakat, haji, sembahyang. Di samping tujuan-tujuan umum yang Allah Subhanahu wa taala buat kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, maka di sana ada tujuan khusus pula terhadap sesuatu ibadah. Ataupun khususnya ibadat khusus kita panggil ni. Kalau kita tengok 2 kalimah syahadah, ada tujuan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Jaddidu imanakum." Qila ya Rasulullah, "Kaifa nujaddidu imanana?" Qala, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Jadi yang bermaksud perbaharui iman kamu. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda, bagaimana cara kami memperbaharui iman? Rasulullah kata, berbanyakkanlah menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah bagi orang kata Islam lagi, masuk Islam. Bagi kita Islam dah ni, nak baru iman. Kerana iman ni Rasulullah sebut dalam hadis dia lain, serupa kain. Kain ni, dia akan cemar, akan buruk. Maka nak cemar, nak kain cemar, kena baru, kena cuci. Hak buruk, kena hak baru. Kerana itulah kita sebut la ilaha illallah ni diajar dalam hidup kita. Khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita semaya, dan jalan semaya kita
ada ngucap, dan ngucap tu selain daripada mentauhidkan Allah adalah membaru iman. Yang kedua, kita tengok puasa. InsyaAllah dah 3-4 hari lagi puasa kita. Amo tanya orang kapur ni, selara pun mati. Bila puasa? Dia kata 3 hari bulan. Amo kata, yalah kau 3 hari bulan puasa. Ayo, tengok kalender. Gagak kemah dia. Amo kata, takut salah kalender. Ayo, 3 hari bulan amo tengok dah. Amo kata, hak tu tidak muktamad. Hak muktamadnya 1 Ramadan. Oh, dia kata amo tahu dah juga, tapi hak ni hak muktamad juga. Amo kata tidak muktamad, hak ni muktamad. 1 Ramadan bersama 3 boleh 4. Hak tu hak muktamad. Enggak mau tanya apa yang disebut bulan Arab Putih dulu. Sebenarnya ni kecek dengan kapal ni, tidak kecek dengan bandar ni. Kita tak ingat. Kita tak ingat hari bulan hak tu dia kata. Tak kata ingat 1 Ramadan. Ingat dah kata, tapi kita ingat 3 hari bulan lagi dia kata. Ni orang kata gapo ni? Benar hak jadi dalam hidup kita. Ni adalah panggil al-ghazwul fikri. Penjajahan pemikiran yang begitu kita kata kemah kedik. Kemah keming duduk dalam fikiran. Kita ni, anak tak tahu, kita kata kita tak kena anak ni. Kadang-kadang kita tak ingat hari bulan Islam. Bulan Islam pun tak ingat, tapi bulan Ramadan ni ingatlah. Lepas bulan Ramadan masuk Syawal. Lepas Syawal tu wawih dah. Tapi hari bulan biasa ni kita tidak akan lupa. Ni tuan-tuan, sahabat-sahabat, penjajahan ni kuat. Dan hak ni hak kita boleh rasa. Dan kadang-kadang orang tak terasa pun dia dijajah. Sebenarnya dijajah. Sayyidina Umar tak dijajah ni sehingga pakat dengan sahabat kita nak buat tarikh sendiri. Nak buat hari bulan kalender sendiri. Marilah ijma' pakat sahabat buat kalender Islam. Tapi kita dengan Islam ni kita rasa kita pegang lagi dengan Islam, tapi kalender pun tak guna. Alhamdulillah Kelantan ni cuba sedaya upaya dah, tapi tak jadi masyarakat tak begitu lagi. Dan kalau kita tengok kajian tulis hari bulan Islam dah di atas, hari bulan tu tidak hari bulan Arab Putih. Gitu. Dak di bawah. Baik. Cuba tuan-tuan tengok kalender. Kalender hak bagi kita. Hak bulan Islam tu kecil ya. Kalau tak pakai spek tak boleh nak baca. Ambillah kalender mana-mana. Secara jujur kita kecek. Hak kalender hak pok-pok kita waktu tobik pun yalah juga. Nak kata guna kita. Apa jadi gitu? Kerana kita dijajah. Tak perasan. Kita buat sama besar tak apa dah. Ni kecil benarnya. Kecil benar. Apa gitu, maka kita boleh jawab. Kita sedang dijajah. Tak merdekalah mana. Jadi kalau puasa, tujuannya ialah la'allakum tattaqun. Kalau puasa, la'allakum tattaqun. Baik. Kalau kita pergi zakat, tujuan dia khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ni untuk menyucikan jiwa, harta benda dan jiwa mereka. Kemudian haji adalah liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sehingga seterusnya untuk melihat manfaat dan segala kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok semaya kita nak bincang ni solat. Solat ni tujuan khusus. Selain daripada tujuan umum, iaitu dalam surah Taha Allah berfirman kepada Nabi Musa AS, innani anallah
la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Maka dirikanlah solat itu untuk mengingatiku. Dah betul tuan-tuan, sahabat-sahabat, ikhwas semua. Apabila kita semaya start daripada kita takbiratul ihram, siapalah salat tu, semua untuk mengingati Allah. Allahu Akbar, ingat pada Allah. Baca wajah tu, ingat pada Allah. Baca Fatihah, ingat pada Allah. Rokok, subhana rabbil azim. Iktidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, subhana rabbil a'la. Duduk antara sujud, rabbil fili sampai akhirnya. Tunduk sujud pula, subhana rabbil a'la. Bangun pula, Allahu Akbar. Baca Tahiyat pula. Semua tu mengingati Allah. Walau bagaimanapun, dalam itulah tak ingat pada Allah. Nah, dalam hak sebut Allah tu, mulut tu sebut Allah tu, hatinya tak ingat pada Allah. Kita tengok kombinasi kita ucapan, perbuatan, hati. Di segi perbuatan kita betul dah. Akad takbir pada Allah. Hati ingat pada Allah. Baca mengingati Allah. Tetapi kadang-kadang baca comel, buat comel, hati lupa pada Allah. Ada tok guru dulu, tok guru tak ingat siapa. Dia kata kita semaya comel tapi hati lupa. Ibaratnya kita bawa hadiah kat orang. Hadiah tu kotaknya molek dengan rebe dengan gapo. Tapi dalamnya tak ada gapo satu. Lagu mana dia kata? Tu ibarat je dia kata. Nak suruh mudah ingat. Supaya kita ni jangan hati, peranan hati dalam semaya ni jangan kita pandai kecil, pandai enteng. Dan iblis itulah, iblis ya duk goda orang semaya ni, dia specialize dia. Special dia. Pakar dia ialah nak goda orang supaya orang tak ingat pada Allah. Duk sebut nama Allah, dalam sebut nama Allah tu tak ingat pada Allah. Jadi kalau sekiranya iblis ni dia berjaya buat gitu, maka dia adalah orang yang paling suka. Kerana itulah, bukan kita saja, sahabat pun mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gangguan tadi. Bukan tak berlaku, sahabat berlaku. Rasulullah ajar dia supaya baca doa, membaca doa nilai. Itu tuan ingat berlaku dah doa tu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdur. Rasulullah kata baca tu ludah kok kiri. Enggak. Tapi kena rayak molek kan makmum kita takut ludah kena orang. Nah, mungkin dia duduk kiri dia tu. Dah ni tak apa, jarak jauh sikit lagi ni, sikit lagi ni dekat nyawak ludah sengoti. Wak ludah isyarat. Jadi ludah kena atas orang kan. Kata. Baik tuan-tuan. Baik, kedudukan solat. Baru kita nak masuk, kita nak habis nak masa nak tak apa ni. Baru nak masuk tajuk membangun tu. Kedudukan solat dalam Islam. Tuan-tuan sekalian, hak ni kita tahu belaka. Solat rupa tiap agama. Solat rukun Islam kedua. Solat keperluan solat paling istimewa. Amalan yang paling awal disifat dihisab di akhirat. Solat kewajipan ke atas semua orang Islam tanpa apa ni, tidak gugur kecuali dia ni orang hak apa ni ya ditentukan oleh Allah, seperti budak, orang tidur, orang lupa, dan juga orang hilang akal. Yang kelima, yang kenanya termasuk perniagaan yang paling beruntung. Kita tengok sikit. Solat tiap agama. Selain daripada hadis ni, as-salatu imaduddin. Kita semua faham. Jadi orang Islam kalau tak solat tak ada tanda. Kalau orang ngaku Islam dia tak solat, tak ada tanda dia. Nak tengok mana Islam? Hak orang kapur kita kenal lah dia Islam. Tapi kalau kita baru jumpa dengan orang, kita nak cek mana dia Islam. Duk saya nak cek mana Islam. Kalau dia maya tak payah tanya Islam ke tak. Tetapi kalau dia tak semaya, kita tak tahu agama apa dia. Kita buat contohlah, kita pergi jalan ke Bangkok atau ke Indonesia.
Saya kita 2-3 hari, tak ada nampak semaya. Kita boleh tanya dia mau agama apa. Tetapi kalau dia semaya, pakar tak tanya dah dia Islam. Dan apabila orang semaya tu, dia menegak Islam atas diri dia. Kalau dia tak semaya, tak nampak Islam. Ibarat anak-anak murid kita pakai baju ada lencana. Lencana sekolah. Kalau dia pakai lencana sekolah, kita tahu sekolah mana-mana. Tapi kalau tak pakai lencana, kena tanya, mu sekolah mana weh? Jadi semaya ni supaya lencana tepek dada. Dan kita, orang boleh kenal kita sebagai orang Islam, dan kita boleh kenal orang sebagai Islam. Tak payah tanya. Itu yang pertama. Anda ingat, anda jumpa seorang pegawai daripada Malaysia, dia pergi Mesir. Jumpa Mesir. Dia nak marah orang Arab. Bapa nak marah doa ni, baru-baru mari Mesir, marah dah. Orang biasa duk, orang ngaji Mesir tahu. Dia tanya kita, dia kata, patut kau dia tanya saya Islam kau tidak? Nak marah, muka nampak? Muka tidak sepuluh orang Arab ke? Muka, pok kita, saya tak boleh terima dah. Marah dia. Kata, bapa nak marah? Tak boleh marah dia. Pasal dia tak tahu kita Islam ke tak, dia tanya lah. Tapi dia sensitif. Kata, jumpa bila kan dia? Baru jumpa aja dia kata. Pak mana tahu dia tanya? Oh, sebab dia tanya dalam bahasa Inggeris. Dia tak kerti Arab. Are you Muslim? Marah dia. Hak dia marah tu, dia ayat kanan marah tu. Kau kata dia marah lagu mana? Anda tak tahu. Dia mana dia jumpa dengan anda tak tu baru jumpa dengan dia mesinnya. Anda pergi jalan, dia pergi jalan. Tapi dia kira dengan pegawai lah. Bapa dia marah sebab orang tanya dia Islam ke tak. Kalau orang Arab tu tengok dia semaya, tak tanya dah Islam ke tak Islam. Tetapi oleh kerana dia tak kenal, kita nak tahu juga. Tak mak anda kata orang Arab tu tak salah. Sebab dia nak tahu. Kalau orang Islam, dia nak saya. Kalau orang tidak Islam, tak si saya. Boleh dia nak kata gitu. Oh, kita Islam lama. Ya kecil lagi Islam. Mana nak Islam? Oh lah kata, dia nak tahu. Tanya mana dia. Biasa je orang tanya agama ni. Orang kata, kalau orang tak tanya agama tu, orang tak bina kat orang tu kata. Bagus dah dia tu. Baru dia reda. Oh, gitu dia kata. Oh, gitu lah. Tak semara lah kata. Tinggal sini ya. Pak, sebelum naik kapal tu, tak sebab klik. Marah sensitif. Kita pun, kita ni pun kalau kita tanya, mau agama gapo? Lesar. Naik merah muka tu. Kita sedap kata kau kan. Kita pun kalau kita tanya, kita sensitif kerana kita Islam, kita tak izzah. Makna seolah menghina. Bukan menghina sebenarnya. Dia nak tahu. Tak apalah dia. Baik. Yang kedua, solat ni merupakan rukun Islam. Sebagaimana kita tahulah. Ni yang ketiganya, berdua solat ni paling istimewa. Allah Subhanahu Wa Taala jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Ni kita tahu belaka, ustaz-ustaz pun sarah belaka. Dan hadis ni nya hadis hak Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Ala kelik. Acu cuba tengok. Umirtu bi khamsi salawatin kulla yaum. Qal inna ummataka la tastati' khamsa salawat kulla yaum. Wa inni qad jarrabtu an-nasa qablak wa 'alajtu bani Israil ashadd al-mu'alajah farji' ila rabbika fas'alu at-takhfif li ummatik. Qal sa'altu rabbi hatta istahyait walakin arda wa usallim. Qal fama jawaztu nada munadin amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Tak ada terjemah ni. Umur kita pun kita belakang ni. Kita tengok. Nabi Musa beri cadangan. Pandangan dia kepada Rasulullah, inna ummataka la tastati'u khamsa salawat kulla yaumin. Umatmu ni tak gerak nak maya 5 waktu sehari semalam. Ni Nabi Musa kecek. Nabi Musa ni kalimullah. Nabi Musa ni termasuk ulul azmi. Pakat dia tinggi. Dia duduk langit kenal. Dalam susunan tinggi. Mulia. Dan kalau kita baca Quran tu, kisah dia lah paling banyak. Kisah Bani Israel dengan Nabi Musa. Paling banyak.
Baik. Nabi Musa hanya berpandangan. Inna ummatak la tastati' khamsa salawatin kulla yaum. Wa inni qad jarrabtu nasa qablak. Aku cuba dah orang sebelummu ni. Wa alajtu bani Israel asyaddal mu'alajah. Habitat dah duk pisah bani Israel. Nah. Farja ila rabbik fas'alhu takhfif. 5 pun suruh kurang lagi Nabi Musa. Ni pandangan dia. Tapi Nabinya malu dah. Dah 45 dah kurang ni. Nak suruh kurang lagi Nabi Musa. Lepas kita tengok. Ni nak ajak mikir ni. Lagu mana Nabi Musa kata? Ada tidak berlaku dalam masyarakat kita orang tak boleh sembahyang? Orang tak mampu sembahyang 5 waktu. Sebagai tu email ni dah. Kita duduk dalam muka kita, ada ke orang tak mampu? Boleh jadi ada seorang 2 kali. Boleh jadi. Tak mampu ni banyak perekat. Yang pertama, tak mampu semaya dalam hidup dia. Tak semaya. Yang kedua, dia semaya juga tapi semaya sekali setahun. Tu pun semaya sunat. Semaya raya puasa. Yang ketiganya, dia semaya tapi qada semua. Qada dengan fardu tu, dengan tunat tu lebih kurang. Tu ada juga, ada lagi tu. Seterusnya ada hak semaya dalam waktu, ada semaya dalam tun. Dan hak tak mampu sekalinya semaya dalam waktu berjemaah. Hak ni hak tak mampu sengati. Dia boleh jadi hak ni tak ramai. Orang maya ramai alhamdulillah. Tetapi hak semaya sengotinya, hak mengikut Nabi buat. Kerana tu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu sebagaimana mu tengok aku semaya. Kita duk tafsir, duk urai cara Nabi akad takbir, cara Nabi rokok, baca gapo ke. Kita kisah kata. Sebenarnya tak habis lagi. Kama ra'aitumuni usalli. Sebagaimana mu tengok aku semaya, aku semaya lagu mana? Aku semaya Jumaat sama. Kita buat Jumaat ni kita perangai. Sedangkan banyak hadis Nabi nak pakai rumah nah uguknya. Orang buta kan? Siapa dia orang buta? Gitanya Nabi, ya Rasulullah, adakah peluang hamba, rukhsah ke hamba? Hamba duduk jauh, nak mari berupaya, kena orang pipi, patu serigala pun ada tengah jalan. Jalan apa gelap. Lagu mana adakah excuse? Boleh iktizar. Boleh kelonggaran sikit untuk hamba. Rasulullah kata tak apa lagi. Lepas bila dia pergi sikit, Rasulullah, mari dulu mana? Dengar ada best. Dengar? Kalau dengar, kena mari. Jadi tuan-tuan, hak ni bab ni kita tidak berat. Tidak berat. Salah mana kita pakat, tidak salah mana-mana kita pakat tengok balik bahawa semaya hak sengotinya semaya Jumaat. Hak itulah hak Nabi semaya. Kama ra'aitumuni usalli. Kaifa sallar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tak pernah tinggal semaya Jumaat. Tak pernah tinggal. Walaupun dalam keadaan sakit, orang papah lagi. Jadi, hazi uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Baik. Yang keempat, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah min 'amali salatuh. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasada faqad khaba wa khasir. Jadi amalan mula-mula insya-Allah kita maya ni kita kena pastikan anak muka kita lah nak buat lagu mana tu pakat fikirlah. Dan hak penatnya hak ni hak urusia umum belakang ni. Hak duduk kat masjid pun tak naik maya. Nah, air letih kita. Ngajar tu derah dah copong tapi taknya gerak air juga. Nak buat guana. Hak ni kena pergi mandi ke guana ni. Ana rasa ana pun tidak jadi email tapi moga kita duk
duduk kat masjid kan. Tak cakap gaya. Royak tu gak gosok tu gak habis lembut. Tak gerak weh. Nak mana tu wallahu alam. Jadi kita pakai doa lagi tu lah. Nak kata tak dengar. Nak kata tak sedar monggo copo dekat rumah je. Tapi taknya naik juga. Taknya bangun, taknya lakoh. Sejakoh je. Dok. Kata. Juga Allah juga kalau Allah tak buka ni. Tu kita, Allah tak buka ni. Kita tak tahu dia mai rumah dia kadang orang tu kita tak tahu, tapi kita tengok tak laku ke masjid. Orang tu kita tak kata dia tak mai tapi gitu. Tak si doa dia ke apa ni, ke tak si kepala doa lah. Nak balas doa dengan Allah, dia tidak balas dengan kita. Nyayo ke dia, hidangnya orang duk panggil makan. Allahnya hati-hati tak jawab sikit abu. Kemudian salat adalah kewajipan kat atas muslim pada setiap masa, kecuali 3 golongan ni je. Rufi'al qalam an thalathin anin na'im hatta yastayqiz wa anil saghir hatta yakbur wa anil majnun hatta yaqila aw yafiq. Kalau kita jumpa dengan orang tak maya, kita tanya dia malam ni tidur ke sedar atau akhir balik ke tak? Ada orang ni kaji orang buat ni, dia buat kajian untuk PhD dia masuk kapur. Dia tanya, salah seorang tu dia tanya Tok Ngulu. Dia kata, bila Tok Ngulu maya? Dia kata, start umur 50. Tu baru akhir balik. Dia tak ayat lah Tok Ngulu mana. Tu dia pun ngaku mati. Dia kata, bila sengoti jujur start maya? Baru 50 baru maya. Ya Allah, pahala ke mana tu? Jadi nak rayaknya macam-macam. Kalau tak maya demo ni segar molek ke tak segar? Cukup akhir balik ke tak? Ataupun majnun ke tidak? Nak kata gila tu berat sangat, demo gila ke? Tak kata, kalau kata gitu kat pucah bojeng lah dengan dia. Tapi gitulah. Hak ni hak kata tak dilepas daripada sembahyang, tidak kat kena lah sakit ke mana asal ke ada akal ingat tiada. Kemudian ni hadis ni berat sikit. Tapi berat-berat pun Nabi kata, inna bainar rajul wa bainas syirk wal kufr tarkus salah. Sesungguhnya antara seorang lelaki, mana seorang lelaki muslim lah ni, dan kesyirikan dan kufur itu ialah meninggalkan solat. Ni ada ni non ni. Tak apalah, para ulama dia sesal ke mana. Nak baca hadis lah. Lepas tu tuan-tuan klik lisan lah. Tapi kalau kita tengok, saya baca dalam Imam Ahmad ni dia kuat pegang hadis. Orang tak maya lagu mana? Kufur. Serik kufur. Dan Nabi kata lagu tu. Baik. Kerana tu anda duk baca fatwa-fatwa sekadar nak ilmu. Lagu mana kalau isteri dengan suami salah seorang tak maya? Terpisah. Allah. Kita kat Allah lah. Terkejut man lah tu. Lepas tu, kalau orang nak maya, dia tak maya, lepas tu dia nak maya. Kena qada kan? La qada alaih. Dia kata. Apa? Sebab dia apabila tak maya tu tidak Islam dia. Qada kan apa tidak Islam? Parut ni saya kot. Hak tu dia keras situ. Dalam mazhab Syafi'i ini dia berlembut lagi. Mana ada pandangan ulama ni kerah. Bukan kerah tu, bukan nak kerah, tapi dia betul-betul nak berpegang. Jadi kalau orang qada tak qada, dia kata start ya, muka dia baru masuk Islam. Hak qada ni orang Islam. Kesat juga dia. Qada ni orang Islam, orang tak Islam qada. Hak qada hak terlupa. Ni tidak lupa, bagi tidak lupa ni. Sedap nak nengok dia alasan, tapi tak apalah. Ni sebagai perkongsian pandangan. Kata berat kalah weh. Ana dulu ngaji ketika sanawi dulu. Baca kitab bab semaya lah mula-mula ni. Dalam Fathul Mu'in. Orang tinggal semaya takasulan. Bukan ingkar, wajuhudan, takasulan. Dia sebut nak tanam tak apa, nak tuk ke laut tak apa,
Tak apa berlaku. Takasul ni malah yang ni. Kata malah pun berat lah dah kalau hak juhud tu benarlah. Kita tahu. Hak malah ni nak tanda mana pun tak apa. Maksudnya Allah beratnya. Tapi kita apabila sebut bagai-bagai tu, kalau kita ngajar tuan-tuan, orang kata ustaz ni berat. Apa nak ngukur orang atas orang. Kat hukum tak kena atas orang, nak kena atas siapa? Tapi buayak, kita buayak je. Kita buat pasal hak ni kita panggil hadis-hadis seperti ni untuk mengingati kita supaya kita jangan buat main-main dengan sembahyang. Kemudian salat termasuk dalam perniagaan yang paling menguntungkan. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir yang berbunyi, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Hak ni orang tengok setengah ni wa anfaqu mimma razaqnahum, tapi setengah para ulama dia kata semua ni jadi perniagaan yang tidak rugi belaka. Peranan solat dalam pembentukan ummah. Peranan solat kepada individu dan juga kepada masyarakat. Kepada individu yang pertama, menzahirkan ubudiyah kepada Allah dan memperkukuhkan hubungan di antara hamba dengan Allah. Hak ni jelas terhadap individu. Kerana tu ni hak para orang sebut dulu, ustaz-ustaz Ana juga dia kata kita ni telefon Allah beri dah nombor tapi tak ingat. Nak start mana tak apa belaka. 2, 4, 4, 3, 4 pun boleh. Itu semaya subuh, semaya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Ikutlah nak baca ke mana tak apa belaka dia kata. Rupa-rupanya dia kata, kalau kita tengok Nabi SAW dipanggil oleh Allah dalam Isra' Mi'raj, terima semaya. Dan semaya itu Rasulullah kata as-salatu mi'raju ummati. Maksudnya kita semaya ni kita ada hubungan dengan Allah. Kalau kita semaya ada tali dengan Allah. Kalau kita tak semaya, ibaratnya orang buat misal supaya buat tak ada putus tali. Tak ada tali dengan Allah, tak ada penghubung. Jadi kalau buat putus tali gak jatuh kat sel. Kalau buat hak tak putus tali tu ada kara letak din esok naik pula. Itu bandingan. Orang-orang tua dulu buat misal, ulama-ulama kapur kita, dia buat misal gitulah. Orang tak semaya ni supaya buat putus tali. Orang hak semaya supaya buat hak tali tak putus. Jadi orang putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tali. Kerana solat ni atas pada silah. Silah ni hubungan. Dia tak ada berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak semaya ni. Nak berhubung ke lain tak jauh lah payah. Jadi as-salah ini adalah silah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, membentuk syahsiah seorang muslim. Paling-paling tidak sebagaimana kita kasih tadi, orang kenal kita Islam. Yang ketiganya ialah memberi ketenangan jiwa. Jiwa jadi tenang. Tuan-tuan, cuba kita buat tinjauan secara hospital lalu. Orang semaya ni kan, tak ada orang sesak. Tak ada apa-apa ke dana. Ana tidak pernah jumpa dalam hidup orang semaya apa-apa ke dana. Tetapi kita pernah jumpa orang apa-apa ke dana ni tak maya. Hidup tidak terurus. Kalau kita tengok rumah dia agak sampah penuh. Cuma apa? Kita maya. Kerana maya agak bersih. Maya agak bersih. Tetapi kalau tidak maya, nampak komoh. Betul ke? Ni bahasa kapul. Komoh. Muka komoh. Muka tak comel. Walaupun seorang itu tidaklah handsome, tidak lawa, tetapi dia semaya, ada nur. Orang tak maya kita nampak nur. Orang maya kita nampak nur di wajahnya. Orang tak maya, walaupun dia handsome, comel, orang tino lawa, tapi laisa lahum nur. An-nur yatala'u fi wajhim. Bersinar cahaya, gemerlapan. Comel tak comel itu ciptaan Allah, tapi nur apabila orang semaya ada. Comel, manis, senang hati. Itu gitu juga membentuk disiplin diri. Saksiah dengan disiplin ni lebih kurang tuan-tuan. Yang kelimanya, solat mendidik umat menjaga kebersihan. Tapi buat kita letih juga dah. Solat tapi tak bersih. Itu tak kena. Sebenarnya kalau kita tengok orang solat ni, kalau dia faham solat, nak semaya tu ambil wuduk dah bersih dah. Bersih.
anggota, bersih tepat, bersih pakaian, bersih segala-gala dan jiwa. Hak tu hak sebenar solat. Tapi orang Islam kadang-kadang tidak capai lagi maksud solat yang sebenar. Ia kena membina kekuatan diri. Yang ketujuhnya, solat menghapuskan semua dosa-dosa kecil. Alhamdulillah. Rasulullah SAW sebut, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtuni batil kabair. Jadi semaya 5 waktu mengkifaratkan dosa antara waktu-waktu. Jemaah ke jemaah mengkifaratkan dosa antara dua jemaah. Dan Ramadan ke Ramadan hari ini akan mengkifaratkan dosa-dosa hak lepas Ramadan baru ni. Jadi kifarat dosa ni ada antara waktu, ada antara mingguan dan ada waktu program tahunan. Alhamdulillah. Tak baca lah, baca dah ni. Ni ubudiah kepada Allah. Ini semua kita tahu. Cuma anak nak sebut sikit lah. Kalau tuan-tuan boleh kongsi dengan anak-anak mungkin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Semaya aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku lillah. Siapa Allah? Rabbal alamin. Kadang-kadang tuan-tuan adik kakak kita kapur ni ilmu bukan nak kata tak ada lasu, tapi kena kita gosok lah. Sebab anda boleh rasa ni, anda duduk kapur. Duduk dengan orang kapur. Orang kapur negara, Masya Allah, tabarakallah. Sikit je. Dia sangat-sangat mengharapkan kita. Lagi-lagi tu email. Dia kena sentuhan untuk membangun jiwa. Nak sentuh hati. Sebab orang kapur ni, tuan-tuan, dia tidak ngaji. Dia reti pandai orang lain, dia tidak ngaji. Tidak ngaji kenal Allah, tidak ngaji beriman dengan Allah. Hak ngaji lain tu dia ngaji. Tetapi dengan semaya ni pun dia tidak ceraklah mana. Karena tu dia akan ikut kita. Kalau kita buat, kita ajar dia molek. Dan dia sangat mengharapkan. Kerana itulah kepercayaan ini sangat tinggi, terutamanya kepada Tok Imam. Lagi-lagi antum semua adalah ustaz. Tok Imam ni ramai, tapi Tok Imam hak ustaz payah. Tok Imam ustaz ni dia panggil nilai tambah banyak, sangat-sangat banyak. Dan Tok Imam ustaz ni orangnya graduate. Allah Akbar. Bukan main-main ni. Jadi di sinilah kita peluang kita nak mendekati orang-orang masyarakat, membangunkan masyarakat. Kalau solat mereka ni molek, faham molek, kita yakin boleh bentuk masyarakat yang baik. Kemudian ni membentuk saksiah ni. Kerana solat ni tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnun. Wa aqimis salat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sekiranya semaya itu tidak dapat mencegah munkar, fahsya', maka kena cek semaya. Lagu mana jadi semaya itu sebenarnya? Kerana Allah kata betul. Jadi hak tak jadi itu apa? Mungkin ada sebab-sebab lain. Ni tenang hati. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dan solat ni adalah zikrullah. Sebagaimana kita bicara tadi. Ingat kepada Allah ni qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itulah solat kita. Kemudian bentuk display ni, fa iza qadaitumus salah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fa iza tma'nantum fa aqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ni display diri. Salat mendidik umat menjaga kebersihan sebagaimana kita tadi. Dan ambil semaya itu memang kebersihan. Dan bersih ni bukan bersih setakat fizikal, tetapi bersih sampai dosa. Rasulullah SAW sebut, apabila orang ambil semaya sudah salirah, ambil semaya molek, salirah molek, dia doa. Doa pun rekah je. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati min yadkhulu min ayyiha sya. Dibuka lapai-lapai pintu surga, dia boleh pilih pintu mana dia nak masuk. Hebat orang ambil semaya. Kalau semaya, hebat lagi. Lagu mana? Rasulullah kata, siapa-siapa lepas ambil semaya tadi, dia pergi semaya, wajabat lahul jannah. Rasulullah kata wajabat, tentu. Kita pun belajar ke PMRT ni. PMRT mari nak bagai tentu. Dia tahu kalau hak bagai tentu dia tak mari hak lain, mari sirah madiyah. Wajabat lahul jannah. Tak semaya lagi. Buka dah pintu surga, semaya masuk surga. Kerana itulah seorang sahabat, mungkin Abu Hurairah ke, tak ingat, ada riwayat Abu Hurairah, ada riwayat apa ni Bilal, ada riwayat sahabat lain. Dia kata 3 perkara Rasulullah pesan, aku tak tinggal. Yang pertama, semaya selepas ambil wudu. Yang kedua, puasa 3 hari. Yang ketiga, sunat witir. Tak tinggal. Kalau tidak silap anak, Bilal, Rasulullah dengar tapak dia jalan dalam surga. Hebat. Tuan tak masuk lagi dalam surga. Tapi Rasulullah dengar dah. Kaki dia, tapak kaki dia jalan perih dalam surga. Oh, kalau kita lagu tu dia. Rasulullah dengar kaki dia jalan. Rasulullah ni kenal sahabat ni sampai ke jalan dengar. Hebat, mengenali. Hak tu sahabat sungguh. Kita saya pun tak kenal jalan kaki. Gaya pun tak kenal, tapi kalau saya mau kenal nilai kawan ni. Nah, Rasulullah dengar kaki Bilal ni jalan dalam surga. Biar Bilal, apa amalanmu sehingga aku dengarmu jalan dalam surga? Tak ada gapo Rasul. Supaya Rasulullah ajarlah, tidak kata lebih-lebih. Hak gapo? Dia kata, dia ayat 3 perkara tadi. Rasul kata, hak tu. Mana hak tu kak? Dia tak tinggal. Kita pun kalau boleh kak, kita tiru Bilal, insya-Allah. Membina kekuatan diri. Kemudian yang ketujuh, solat menghapuskan semua dosa-dosa. Alhamdulillah. Kita pun baca dah hadis tadi. Ni hadis ni pun lagi-lagi Rasulullah sebut, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum qalu la yabqa. Ni silap posting ni. Maksudnya la yabqa, mana silap posting. Kita tengok dalam buku tu tak silap, ni silap posting. Kita baca ni. Rasulullah tanya, lagu mana pendapat kamu kalau sekiranya depan rumahmu tu ada sungai? Mandi 5 kali, ada lagi kau daki. Tak ada sikit abut dah daki. Lagu tu lah Rasulullah, kalau mu maya 5 waktu, maka habislah semua dosa-dosa. Peranan salat dalam masyarakat, kita pergi sikit. Ada 5 perkara sini disebut. Yang pertama, memperkukuhkan akidah umat. Akidah ialah beriman kepada Allah yang Esa, Nabi yang sama, Quran yang sama, dan mengimani rukun iman dan rukun Islam yang sama. Itu akidah kita, akidah umat Islam. Maka semaya ni adalah untuk memperkukuhkan akidah umat. Satu. Yang kedua, semaya ni menyatu padukan umat manusia, menyatukan masyarakat, terutamanya semaya Jumaat. Kerana itulah semaya Jumaat ni, kalau tidak COVID lah, insya-Allah lepas 1 hari bulan ni boleh duduk rapat ni, dia berasa duduk dekat semaya Jumaat ni. Berasa kesatuan umat. Dia tidak rasa ada perbezaan antara taraf orang. Awak siapa, awak hebat pun duduk satu sah. Kalau awak mai ke dia, awak orang besar pun duduk belakang. Orang ni orang kurang pun mari awak duduk depan. Hak tu semaya jalan gitu. Hak sah masyarakat kita, hak mari awak duduk belakang tu, hak tu nggo PA tabiat dia. Mari awak duduk ujung kali. Ujung dia kata apa? Tahu kita sedap nak nyanda dia kata. Dia tak mari duduk depan, buat apa je? Buat apa lagu tu? Sebab ini budaya kita. Kerana itulah orang kita apabila pergi Mekah, dia duduk marah ke orang lain.
Tak kira lah orang mana, orang Arab ke, orang India ke. Demonya lakoh atas kepala kita nak duduk depan. Apa? Sebab kita duduk belakang. Nyelakoh dia, tak boleh marah ke dia, tapi buat kita nak marah. Muka kita tak ada disiplin mana. Menyatu padukan ummah, memperkokoh persaudaraan. Karena itulah semaya ni boleh kokoh persaudaraan dan antara umat Islam sendiri. Ni hadis ni sebagaimana tuan-tuan. Salat membawa rahmat. Wa aqimus salat wa atuz zakah wa atiullaha la'allakum turhamun. Dan kalau kita tengok semua ni mari dengan lapak jamak belaka. Medan tarbiyah dan kekuatan iman. Ini adalah sebagai salah satu. Dan akhir sekali tutuplah. Habislah nak berhenti pasal kan pukul 10. Pukul 10 pun kita tak apa berhenti awal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajar kita doa sebagaimana dalam Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenalkan doa hamba-Mu ini. Ni tuan-tuan, semaya ni nampak mudah tapi berat. Nampak mudah tapi tidak senang nak buat. Kalau tidak ada mujahadah. Dan solat inilah kalau kita tengok sungguh-sungguh, dia boleh membentuk insan, dia boleh bentuk peribadi, boleh mempersatukan saudara dan umat. Dan dengan semayalah kita boleh kuat di antara satu sama lain. Karena tu kalau kita tengok orang pergi masjid, orang semaya Jumaat tu kan rapat. Tapi kalau orang tak pergi semaya Jumaat tu tidak rapat. Kalau sekiranya sebuah kapur tu ada pergi semaya Jumaat belakang, pergi masjid ke, pergi surau ke, orang jadi bagus. Karena tu ada orang sebut, kalau dalam sebuah kapur tu semaya belakang, tak ada orang curi situ. Dia pergi semaya belakang, masa apa dia nak curi? Orang luar mari curi pula kalau nak curi. Tapi orang tu memang tak curi, dia semaya. Betul. Apabila orang tu semaya belakang, sekapur tu semaya belakang, pergi jemaah belakang, maka tak ada orang curi. Orang kapur tu tak curilah. Kalau mari curi juga tu orang luar dah. Jadi orang kapur tu selamat. Orang bagus, orang molek. Kamu tu tuan-tuan, kita ni doa, lepas tu nak doa penutupnya. Ni doa Nabi ajar kita. Allah mahfazni bil islami qa'ima, wahfazni bil islami qa'ida, wahfazni bil islami raqida, wala tusmit bi aduwan hasida. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik, wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ni doa ya patut kita semua beri perhatian. Minta hidup dengan Allah supaya Allah jaga kita dengan Islam. Ketika kita duduk diri, ketika kita duduk congok, ketika kita nyengge, ketika kita tidur baring, supaya Allah jaga kita dengan Islam. Dan kita minta dengan Allah supaya orang yang tak kenal kita, orang yang benci kita, jangan suka hilang, jangan gembira dengan kesusahan yang mengena kita. Dan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya beri kita semua kebaikan dalam khazanah dia, hak dia miliki, berada dalam genggaman dia. Dan kita minta berlindung dengan Allah segala daripada segala keburukan. Hak semua tu ada di sisi Allah dalam genggaman dia. Kalau kita doa ni Allah kabul, maka kita adalah antara orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Tuan-tuan sekalian, mau ucap terima kasih banyak di atas peluang yang telah diberikan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan, kelemahan, kesilapan, hak tu daripada diri anak, dan anak mohon keampunan dengan Allah, kemudian minta maaf dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka soalan Islam betul-betul. Menjalak lagi. Okey, saya buka lah, ada apa-apa soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu doktor, satu soalan tadi yang saya tertarik. Dengan orang kampung kan, orang kampung tak semaya. Dan memang kita tanya bodoh dia tega apa tak semaya sebab ayah dia pun tak semaya. Jadi orang nak tanya kalulah orang kampung ni dia tak ngaji, banyak dah masjid sekolah banyak dah mati. Kita kata berat tu setara mana? Nak kata kufur, dia tak reti. Lagu mana status dia? Allah mana? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya betul-betul mengatakan pada sekalian pada muka surat kita pada surah Al-Nur ada sedikit kita dengan ayat yang ada waminhu yang siap ada albaq tu ada yang kelukuma yasya inna Allah nanti seperti yang kita waminhu yang siap ada albaq yang kelukuma yasya seperti yang kita kemudian yang kedua ya saya nak mengucapkan suasana sikit, mengucapkan suasana dewas ni dan mengucapkan suasana kita di rumah lah. Jadi kalau kita kata tadi, maksud kita rasa setiap apa yang kita buat adalah masa ibadat. Kalau masalah Pak, ni kau kata jadi terlalu ramai di kalangan pokok di Ibrahim ni, ini kaki TV belakang, kaki TV, TV. Kalau penyakit TB di hospital tak apa, doktor ada, obat ada. Nah, tapi penyakit TB luar ni bahaya sikit lah. Dia mudah merebak. Nah, jadi kalau kita rasa apa ni, kita rasa ibadat dan isteri kita pun rasa ibadat. Kalau kita baca dia kata hadis man raghiba an sunnati falaysa minni, mana boleh kata. Kita baca hadis dia. Pada untuk bila kita nak dihukum oleh kami, kita baca hadis bahwa orang bahasa sunnah ini pada sahaja ini betul. Kalau boleh, kemudian itu boleh kita putuskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sedikit mungkin ziarah hikmah daripada insyaAllah. Lagu mana kita nak ubah ini duduk tak haji tapi jiran sepakat. Tapi jadi tak 5 tahun tak kenapa. Padahal aku di mana ataupun maya mana Allah ada kata-kata hikmah sedikit boleh kita ubah insyaAllah. Terima kasih Datuk. Okay. Bismillah. Soalan mengenai penghayatan solat berjamaah di masjid. Bagaimana kita merespon terhadap ahli Korea yang dia kata hamba kita sembahyang di rumah. Oh, hamba sembahyang di rumah cuma kami nyambung. Dia tidak ke masjid. Jadi mungkin tak terkait balik dah. Dia suruh berjemaah tapi di masjid dan juga aulawiyah. Dia suruh lelaki dan juga perempuan. Bagaimana supaya kita boleh jawablah dengan ada. Jadi ahli Korea ni dia nak main rumah, dia payah nak pergi rumah. Tak lah, aku rasa rumah dia banyak pahala lagi tu. Allah.
Terima kasih kepada semua soalan. Soalan itu hebat-hebat belakang, tapi nak jawab tu bahaya. Ustaz tadi apa dia apa ni? Oh, okey. Mati dia dalam kaedah apa ni, hak dalam amalan kita lah. Hak orang tak sembahyang ni memang bukan kata mudah kita nak suruh dia sembahyang. Dan hak orang tak sembahyang kalau dia takdir mati kan. Dahlah kita uruslah dia sebagai orang Islam. Kita sembahyang ke dia sebagai orang Islam, kita doa lah. Boleh jadi dekat-dekat dia nak mati tu dia tabak molek. Boleh jadilah kena tak huzunuzan lah. Lepas tu apabila kita doa tu kan, kita doa sungguh-sungguh, Allah maghfirlahu warhamhu tu, habis doa tu supaya Allah mengampuni dia. Boleh jadi dekat-dekat. Kita wallahu alam menimak kalau Allah sayang kepada seorang tu, boleh jadi tak mai rasa, boleh jadilah. Tapi dekat-dekat dia nak mati, dia taubatan nasuha. Wallahu a'lam, kita tak tahu makna husnuzan kepada orang yang meninggal, kita rasa dia adalah orang Islam dan kita urus sebagai orang Islam. Kalau baca kitab Fathul Mu'in dia kata tahu gitu ya. Tinggal gitulah, tak boleh nak tinggal gitu, kena urus juga. Kita tanganlah kubur Islam. Dan kita doa supaya Allah terimalah doa kita dan dia diampun dosa. Kerana tu kita dengan orang mati ni sebaik mana ke seburuk mana orang tu, kita husnuzan sama. Kalau orang baik, kita kata orang ni adalah dia buat amalan baik dan amalan ahli syurga, kita harap Allah beri syurga. Kalau sekiranya orang tu amalan dia tidak baik, kita tengok memang dia tak baik, kita mau minta dengan Allah supaya Allah mengampun dan terima apa ni, memberikan ampunan kepada dia dan terima doa kita yang kita pergi sembahyang ke dia. Lepas tu gitulah kalau anak lah. Ustaz betul tadi. Betul lah balik mana salah-salah tu betul ayat-ayat Quran tu. Apa tadi pun hadis tadi ada posting tak betul. Dia kadang-kadang naik ni lagu tu lah. Lepas tu nak baca hadis, bacalah Ustaz. Bacalah. Dan sebenarnya sunnah belaka, nikah seorang pun sunnah, nikah ramai pun sunnah. Nak jadi kita dalam ni boleh jadi ramai hak nikah seorang boleh jadi. Hak nikah 2, 3 tu tak apa ramai. 2 tu jari-jari, hak tu kadang-kadang je ada. Jadi hak orang nikah seorang pun sunnah, sebab Nabi kan dia nikah seorang ni lama daripada poligami. Ni untuk sedar hati orang yang tak berapa berani. Nabi contoh dah, contoh. Jadi hak nikah seorang pun sunnah. Nikah 2, 3, 4 pun sunnah. Kullu sunnah. Alhamdulillah. Hak ni puasa lega sikit tak? Hak pasal enggak orang duk doa kalau Pak Kelantan ni tidak acak sangat doa. Kalau pergi lemah Kelang, anak pun lama duk lemah Kelang. Orang dia doa, nak Allah aminna minal khaifin. Dah. Allah apa dia? Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin. Macam-macam dah. Najjina mimma nakhaf. Macam-macam. Takut gapo tu? Takut ke neraka Allah, tapi antara takut juga tu pun. Kata hak tu tak lanjut tu. Takut belaka. Tu apa ni nak segangi hak tu. Lepas tu Ustaz apa ni, hak orang tak pergi masjid ni, ana ada antara hak orang buat dah. Dia pergi ziarah. Dia duduk kat masjid, dia pergi ziarah pula pergi masjid. Pergi jalan masuk rumah sekali, 2 kali, minum teh kemudian pergi 2 kali, 3 kali kat dia kata masuk 4 kali tu naik masjid. Dia kata makhluk tu email. Tak apalah makhluk tu email dulu. Lepas tu lillahi ta'ala lah. Rupa-rupanya dengan ziarah ni dia jadi lembut hati orang. Kita tak sekat kata buat apa mari rumah. Jalan nak tengok lama tak jumpa. Kita boleh kecek bahasa tu. Buat apa mai pula ada kau tu? Kata kita moga saya semua dekat mari tengok. Moga tak nak nanti jumpa di masjid tak nampak kita mari tengok takut demam kau.
Makan sikit dah. Lepas tu tak boleh duduk dia ya. Tapi yang tak adanya kita tak ada nak buat. Kita tak ada nak buat. Kaki selama dia 2-3 kali kak. Tak boleh tak imam mari sama biar kita pergi mari dak habis haitan kita ni kan dia. Dan memang ana dengar ada orang buat. Ni orang salam. Dia kata memang kiyak. Kawan ni dia kata pergi 2-3-4 kali dia kata ngolek lepas tu ustaz maya domah ni. Maya domah kata boleh, bukan tak boleh maya. Maya domah tu mayalah domah. Lepas tu maya masjid pun maya juga masjid. Bagi kira ada dulu. Dan afdal orang laki-laki ni semaya masjid. Afdal orang perempuan kalau sekiranya tak pergi masjid kat maya domah itu afdal. Kita buat afdal dulu. Lepas tu kak kalau dia nak maya bawa bini-bini sekali lagi ke masjid ganda lagi. Apa salahnya kalau rumah tu boleh tinggal lah. Ganda lagi ke masjid. Bila lagi nak berduaan. Dan kalau kita orang tua ni kalau kita lama tak dekat dengan pasangan ke, pergi pak jalan sibuk. Litah jalan. Berakah lalu, pegang tangan lalu. Lama tak pegang tangan ni pasal. Tuan-tuan, amun nak ayat ni orang sama ke tua ni. Kalau kita tengok, pergi Mekah ke gimana ke, orang tua lama duduk di rumah ni ke, tak pegang dah. Tok laki tak pegang bini tak gatul tok laki dah. Hok gatul-gatul pun hok mula-mula je. Sudah ke tukar tak boleh lepas tangan dah. Allah moleknya bukan gapa-gapa. Tapi dah lama mu jalan kau tu aku jalan kau ni kiwa kau sirah. Tapi nak litah jalan lagi pak sibuk. Pegang molek. Kerana tu jangan kalau lama-lama tu jangan naik kereta, naik motor. Naik motor dekat abang molek. Kalau dia itu buat derah sikit dekat abang mai. Gua no datuk ni bawa derah ni. Tak apa rasa nak derah sikit. Dah dia nak gatul bagi lama. Aku dia jatuh. Jadi ana rasa gitu lah ni. Kita banyak dia molek kata kita ni afdal belaka. Berjemaah dengan keluarga pun afdal. Jangan tinggal masjid tu. Masjid pun afdal juga. Buat jaga-jaga sini, buat kerak-kerak sana. Kita kadang-kadang dengan kapur tak boleh kerak. Kena gosok-gosok panggil gosok-gosok. Pasal kita mad'u kita ni lama kita nak clear ni. Kita gosok pelahar-pelahar. Setengah-setengah orang tu bagi kerak kok tegak. Habis nyetak tu kat orang kita ni sensitif tinggi orang kita. Kalau orang anda dok perhati, orang Melayu ni dia payah marah kat orang tapi mudah nyetak. Kalau orang Arab kata atas muka tak apa. Tak. Orang India kata atas muka tak apa, muka kita saya juga dia mati. Tapi orang Melayu janganlah. Dia sensitif, dia patut ingat lama. Dia kata bagus tu email tapi tu kat. Kita pun laki tu kat tak ada lah hak comel lepas tu je. Mari laki, mari tapi. Tu email tu juga tapi. Kacau tak apa pandai. Dia tak pandai tu kena atas dia ni lah bukan orang lain, dia ni lah. Pada orang tu email ni tak jauh. Mari kau orang kata orang maya di rumah tak jadi ke, maya di rumah tak boleh pala ke, tak sah ke apa. Allah tak jauh nanti. Dia mula tu dia kata kalau hak puji pandai tu email tu kita tapi ga. Kita tak siwa tapi. Jadi dengan orang kapur ni ke supaya kita orang kapur. Dia kena orang kita ni walau jahil dia setara mana tak boleh kata jahil. Kata tak berapa tahu tu. Barang hak tolong tapi dia nak kelemutan tu. Jadi aku rasa tuan-tuan, sahabat-sahabat semua nak kata supaya adik anak lah belakang ni. Kalau hak mau 40 lebih tu boleh panggil adik sikit-sikit tapi muka anak kita 40 juga dah. Supaya anak-anak ni belakang. Nak sai tu supaya sebaya memang tak ada dah. Supaya adik bosu lah ni. Hak umur 40 tu adik bosu. Kalau hak korang tu kat anak, kalau 30 kat anak. Lepas tu kata isah ke diri. Jadi tuan-tuan, terima kasih dah. Ya. Terima kita kak.
Semoga. Ya, ini bukan satu saranan lah. Okey, okey. Apa yang doktor sebut tadi masalah penggunaan tarikh Islam lah. Saya nak sarankan kepada diri saya serta para imam lah. Apabila kita ngesah boleh nikah lah. Boleh nikah orang jangan boleh nikah kita dah. Ya, masa ngesah boleh nikah tu kalau boleh jangan lupa lah kita letak tarikh Islam tu dan buat ahli Islam dan Malaysia tu di atas barulah kita letak tarikh apa ni yang orang putih tu bawah. Ya. Jadi kadang-kadang bagaimana kalian yang buat itu kita kemudian kena surat dalam buku kalau kita mesti kita nanti kita ustaz-ustaz ni ya. Dalam buku tu kita mesti utamakan tarikh Islam dulu. Barulah kita pilih tarikh orang putih. Macam contoh kita. Comel tu. Ya, macam ustaz lelaki buat lah. Muafiq. Misalnya kalau kata benda ni mana kita boleh nampak. Tapi kalau orang kata rata-rata tak boleh istilah kecil dalam kalender, tapi dalam kalender macam supaya sama-sama saya. Itu saran saya. Terima kasih. Ya, aman sekarang. Tapi orang ni kita pakai pun gadget. Tapi apa tu masa Dengan orang Arab kan sebut. Ni not kosian ni. Di segi tarikh tadi. Orang tanya sama orang Arab tanya. Tarikhul milad. Dia pakai tarikhul milad. Jadi amo royak lah tarikh milad tu. Kata amo lahir 1952 Masihi. Amo kata gitu. Subhanallah. Masihi? Dia terkejut. Masihi? Kita pun bengong juga dia kata. Masihi? La syekh, miladi. Laisa Masihi walakin miladi. Fi farq. Masihi yarja' ila al-Masih. Kalau kita kata Masihi, orang Arab kata Kristian. Yo, satu. Kita taklah tahu. Gua kita ngaji lagu kita. Rupa-rupanya orang Arab la yasta'mil kalimatul Masihi walakin yaqul miladi. Bolehkah kita betul hati dah pakak-pakak lah. Jadi tidaklah kata salah total, tapi comel hak ni. Miladi. Kau tulis mi juga, tapi miladi. Dan kita tengok buku-buku Arab, miladi tulis. Ya, bukan Masihi. Tetapi kita ni guna hak tu. Tersutu. Jadi kalau tengok dalam kalender ke, tulis Masihi dah. Siapa dia nak ubah tu, pakak-pakak lah. Hak ni kata bukan salah Masihi tu. Cumanya comel hak ni. Nama kekali kata Ustaz Johari kata tak boleh hak tu. Dah. Hak ni comel hak ni mani. Terima kasih. Okay, sekali lagi jazakumullah khairan jazak kepada yang dia Datuk Doktor dan juga semua peserta yang beri kerjasama di atas